Saya Cikgu Lai daripada SMK Common St. Cecilia, Sabah. Tajuk perkongsian saya pada malam ini adalah pembinaan permainan terasia untuk pengajaran dan pembelajaran matematik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan sedikit background saya. Saya mempunyai beberapa penlibatan saya lah dalam beberapa platform digital. Seperti Google, saya merupakan Google Certified Educator Level 1, Level 2. Saya juga merupakan Google Education Champion Certified Trainer. Dan untuk MIEE, iaitu Microsoft Innovative Educator Expert daripada Microsoft, dan juga Edpuzzle Ambassador. Dan of course lah, tidak lupa juga kepada ViewSonic, di mana saya telah mendapat level graduate dan juga educator. So, saya harap selepas ini kita semua guru-guru yang membentang malam ini akan mendapat level expert lah. So, untuk malam ini, saya akan lebih fokus kepada macam mana menggunakan my Willboard untuk menghasilkan satu permainan terasia. Saya mungkin nak tahulah beberapa orang guru yang tahu apa itu permainan terasia. Saya harap banyak guru yang juga sudah mengetahui apa itu permainan terasia. Dan untuk malam ini saya akan menggunakan membentangkan macam mana permainan terasia ini dapat dihasilkan menggunakan my Willboard, dan seterusnya menggunakan permainan terasia ini untuk mengajar subjek matematik dalam operasi asas. Okay, so saya teruskan. Okay, so ini adalah satu contoh permainan terasia yang telah dihasilkan, dan ini telah disusun secara rawak sudah. So apa yang perlu murid buat ialah mereka kena susun lah selepas mereka diberikan my Willboard ini, mereka akan mencari jawapan. Contohnya, okay, ini adalah satu segitiga yang telah saya tetapkan kedudukannya. Selepas tu maksudnya murid tidak boleh menggerakkan segitiga ini, okay. Mereka hanya boleh menggerakkan segitiga yang dari sinilah. So mereka akan mencari jawapan, okay, contohnya 9 tambah 5, mereka akan cari jawapan 14. So 14 itu mereka akan cari dan mereka akan letakkan di sinilah. Okay, dan mereka akan cantumkan soalan dengan jawapan bersama-sama untuk menghasilkan satu bentuk lah. So ini adalah operasi tambah. Okay, ini adalah satu contoh operasi tambah, dan sepatutnya selepas mereka melengkapkan semua itu, mereka akan mendapat contoh seperti ini. So ini adalah salah satulah permainan terasia menggunakan bentuk segitiga dalam operasi tambah. Okey, seterusnya ini juga satu contoh juga permainan terasia di mana dia melibatkan operasi darab, dan juga dia merupakan cantuman antara bentuk segitiga dengan segi empat. So kalau murid-murid sudah siap mencari jawapan, sepatutnya mereka akan mendapat bentuk seperti ini, iaitu hasil gabungan antara segitiga dengan segi empat lah. So ini adalah satu contoh juga permainan terasia yang boleh dihasilkan. Seterusnya, cikgu-cikgu juga boleh cikgu-cikgu juga boleh menggunakan terasia ini untuk mengajar pecahan. Contohnya seperti ini, okay, di mana banyak bentuk-bentuk daripada pecahan, okay, sama ada dalam bentuk bulatan ataupun segi empat tepat, segi empat sama, okay, mengandungi pecahan, dan juga pecahan yang dalam bentuk nombor. Okay, so selepas murid-murid mencari jawapan, mereka akan mendapat jawapan seperti ini. So ini pun salah satu contoh terasia yang boleh dihasilkan oleh cikgu-cikgu menggunakan my Willboard. Okay, dan seterusnya, okay, ini pula bentuk heksagon. Ini adalah bentuk heksagon, dan ini melibatkan juga operasi asas seperti tambah dan tolak lah. Okay, tambah dan tolak pun juga boleh dihasilkan gabungan operasi asas ini, di mana
bentuk ini yang digunakan untuk tasya ini pula adalah heksagon. Jadi dia akan lebih mencabarlah sebab murid-murid kena cari lebih banyak jawapan untuk satu bentuk tertentu. So selepas murid-murid siap, mereka akan dapat bentuk seperti inilah. Macam mana nak menukar warna, menukar mana font, semua itu nanti akan saya sentuhlah selepas ini. Okey, contoh yang lain pula adalah seperti inilah. Ini juga merupakan satu heksagon, tapi ini juga melibatkan satu soalan yang untuk satu bentuk sajalah. Kalau tadi kan, dalam satu bentuk mungkin ada beberapa soalan. So, ini juga salah satu contoh lain yang boleh cikgu hasilkan. Okay. So, selepas murid siapkan permainan tasya ini, sepatutnya mereka akan dapat jawapan seperti inilah. Okay, so ada macam-macam bentuk dan melibatkan banyak operasi boleh digunakan untuk mengajar murid-murid tentang bagaimana memahami konsep matematik asas. Untuk sekolah yang menengah pula, mungkin cikgu boleh gunakan topik-topik tertentu yang juga boleh membantu murid memahami konsep-konsep asas matematik. Contohnya seperti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan sebagainya. Itu ialah topik-topik sekolah menengah lah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan macam mana tadi saya menghasilkan permainan tasya seperti yang cikgu nampak tadilah. So saya akan mulakan dengan menghasilkan bentuk asas. So dalam my viewboard ini, kalau cikgu nampak di atas sini kan, ada satu baris ikon-ikon. So untuk ikon yang bentuk asas, cikgu boleh pergi ke ikon inilah yang ada bulatan segi 4 dengan segi 3. So bila cikgu klik, cikgu akan nampak beberapa bentuk asas iaitu segi 4, bulatan dan segi 3. Kalau cikgu nak lebih banyak lagi bentuk, cikgu boleh klik lagi satu kali ikon tersebut. Dan di bawah sini, kalau cikgu boleh nampak, dia adalah lebih banyak lagi bentuk asas seperti heptagon, oktagon, nonagon dan macam-macam lagi. Okay? Di sini juga cikgu boleh menggunakan warna yang berlainan dan sini juga ada siap sedia warna lah. Okay? Kalau cikgu nak warna yang customize sendiri, cikgu boleh klik butang inilah. Okay? Untuk memilih warna mengikut cita rasa cikgu lah. Jadi sekarang katakan saya nak menghasilkan selalu segitiga. So, saya akan pergi ke ikon segitiga ini. Klik satu kali dan saya boleh start melukislah segitiga saya. Okay. Segitiga yang macam mana, yang biasanya kalau untuk senang cikgu boleh hasilkan segitiga yang segitiga sama lah. Di mana contohnya seperti inilah. Iaitu segitiga sama yang 60 darjah dengan panjang setiap sisi adalah sama. So, selepas tu, cikgu boleh edit dia punya ketebalan garis. Okay, kalau nak edit ketebalan garis, cikgu boleh pergi ikon ini iaitu line thickness. So cikgu boleh adjust sama ada line-nya akan semakin tebal ke, semakin nipis. Boleh ubah dari sini. Lepas tu warna, nak isi warna apa? Ini cikgu boleh customize lah ataupun yang sini sudah sedia ada warna-warna tertentu. So cikgu boleh pilih dan klik OK. So dia akan isi warna itu untuk segitiga tersebut. Selepas tu kalau cikgu nak type dia punya soalan, okay, nak type soalan, cikgu boleh pergi ke ikon T ini, okay, klik satu kali dan cikgu boleh start type soalan lah. Contohnya 2 tambah 2, okay, contohnya lah. So di sini cikgu juga boleh adjust dia punya size font, dia punya font yang cikgu kehendaki, boleh pilih dari sini lah. Okay, sini ada macam-macam font, cikgu boleh pilih. Okay, nak bold, nak italic, semua adalah. Okay, nak size lebih besar, lebih kecil pun ada. Cikgu just pilih saja ikut cita rasa cikgu lah. Okay, so selepas cikgu sudah puas hati, okay, so ini adalah dia punya ini hasil soalan. Lepas tu cikgu boleh klik ke butang ini kan untuk cikgu adjust dia punya tempat, okay, adjust dia punya tempat dan lepas tu cikgu boleh tambah lagi
kalau nak type dia punya jawapan, okay, cikgu boleh type satu contohnya 6, okay, 6. Lepas tu cikgu boleh adjust dia punya tempat lagi, okay, adjust dia pergi ke sini kah, okay, lepas tu cikgu boleh kasih adjust dia punya font, dia punya size, segala lah, okay. So ini ialah boleh menghasilkan satu shape dengan soalan dan jawapan. Lepas tu untuk kasih group untuk kasih grupkan mereka punya font dengan shape tadi, cikgu boleh pergi ke icon ini dan lepas tu cikgu boleh highlight semua ini dan klik klik pada icon group and ungroup, okay. Maka semua ini akan di group. So dia memudahkan cikgu lah untuk menggerakkan segitiga tersebut. Dan kalau cikgu nak copy lagi satu shape yang sama, cikgu boleh pergi ke icon ini, iaitu drag to copy. Cikgu klik satu kali kan pada icon ini, dan bila cikgu drag saja, dia akan terus copy paste shape yang sama. So tak payah cikgu ulang-ulang buat banyak kali lah. So cikgu boleh adjust, okay, boleh edit sehingga dia boleh pusing-pusing sini juga, boleh pusing, okay. Ya, boleh pusing dan boleh adjust dia pergi sini. Okay. Mungkin internet saya lambat sikit. Dia ada macam lag. Okay. So inilah cara kita drag and copy lah. Dan untuk cikgu edit kan, let's say saya mau tukar ni soalan, cikgu perlu ungroup. Okay, cikgu perlu ungroup ya. Ungroup dia punya objek dengan klik pada icon tersebut, ini, okay. Lepas tu barulah cikgu boleh edit satu persatu lah. Mungkin cikgu nak ubah soalan ini kepada soalan lain, okay. Contohnya 4 tambah 4, okay. So sebelum ini cikgu kena rancang dululah, okay, bentuk tahsiah cikgu apa dan soalan serta jawapan cikgu, baru cikgu boleh mulakan untuk edit setiap segitiga inilah supaya dia match dengan jawapan dan soalan. Okay, so itulah untuk bahagian ini. Seterusnya saya akan teruskan ke macam mana hasilkan bentuk pecahan. Okay, untuk menghasilkan bentuk pecahan seperti biasa kita pergi ke icon dulu. Let's say saya pergi ke bulatan. Okay, saya lukiskan satu bulatan dulu. Saya lukiskan satu bulatan dan lepas tu saya kalau cikgu nak pecahkan bulatan ini kepada beberapa segmen, cikgu boleh klik icon ini dan let's say saya nak ambil 5 bahagian, so dia akan terbentuk seperti ini. Dan lepas tu kalau cikgu nak isi warna, okay, isi warna, cikgu boleh klik icon ini dan klik sini untuk isi warna. Okay, senang saja. So purple, okay, contohnya isi sini, begitu. So dia akan terhasil satu pecahan lah. Okay, bahagian kawasan pelorek, okay, pilih icon ini, pilih warna, sudah saya tunjukkan. Selepas tu cikgu kena pilih dan group objek lah. Okay, betul. Kita seperti biasa kita kena highlight dulu. Kita kasih highlight dia semua bahagian ini untuk kita grupkan semua bahagian ini dan dia akan dapat gerak satu pecahan ini sama-sama lah. Okay, lepas tu macam mana nak type itu pecahan? Okay, tadi kalau cikgu nampak cut yang tadi kan, saya ada type pecahan kan 5/8, 1/2. So itu datang dari mana? Cikgu boleh pergi ke icon magic box. Okay, icon magic box sini ada satu bahagian iaitu bahagian maths. Maths, bukan sini. Dia di bahagian sticky note. Oh ya, sini, sorry. Ini adalah untuk type pecahan lah. Okay. Okay. Sekejap ya.
Kenapa dia tak ada respon? Okey, keluar sudah. Okay, so di sini kan, kalau cikgu nak tulis pecahan, so cikgu boleh, let's say saya nak type, ya, 1/2. Okay, so ini ialah 1/2, maka cikgu klik insert. Insert, dia akan keluar di sinilah. 1/2. Okay, 1/2. So ini saya boleh kasih kecilkan, terlampau besar. So saya kecilkan ini bulatan. Lepas tu saya kasih kecilkan ini tulisan. Okay. Okay, so lepas tu saya akan masukkan dalam satu shape untuk dijadikan satu tasya lah. Okay, klik. Ada lag sikit macam. Okay, so cikgu lepas tu cikgu boleh adjust lah dia punya size. Okay, macam mana cikgu nak adjust dia punya size, nak simpan di mana. So itu semua perlu satu perancangan awal dululah. Sebelum cikgu mulakan untuk lukis, sebab cikgu perlu tahu dia punya soalan dengan dia punya jawapan supaya cikgu boleh mulakan lukis itu apa tasya dengan menggunakan my viewboard. So ini boleh simpan lah nanti di sini. Okay, ini sebagai 1/2, and then kasih samalah seperti tadi, kasih group ini objek, lepas tu drag to copy untuk hasilkan lebih banyak lagi, dan lepas tu baru edit. So, dan last kali saya nak tunjukkan macam mana tukar background page. Kalau cikgu nampakkan page ini adalah kosong, warna putih. So, cikgu boleh pergi ke icon di tepi sebelah kiri ini. Cikgu pergi ke background management. Background management, dan cikgu boleh pergi ke bahagian sini, ViewSonic Originals background. So, di sini ada macam-macam background yang cikgu boleh pilih. Okay, ikut tema, ikut apa, cikgu boleh pilih lah. So, semua sini ada cantik-cantik, cikgu boleh pilih lah salah satu. So, boleh apply to this page. And kita tunggulah, dia akan keluar seperti inilah. So, ini adalah bahagian-bahagian yang saya nak berkongsi untuk malam ini. So, saya harap cikgu boleh belajar sesuatu, dan kalau ada sebarang soalan, okay, sila tanya dan saya serahkan masa balik kepada moderator, Cikgu Zubir.